baru saja lepas habis daripada masjid Mengabang Teliput. Mana yang pernah datang ke Terengganu, kita pernah pergi ke Port Nong. Ada satu masjid kat situ. Saya mau sekarang ni berjelas. Sekarang macam mana? Okey? Okay? Okey, okey, Doktor. Okey. Jadi, uh, uh, tadi adalah uh, tadi adalah kuliah pertama di masjid tu. Jadi pada malam ini, kita nak sambung semula pengajian kita. Pada malam ini dia berkait dengan saudara sebapa perempuan. Saudara sebapa perempuan. Saya sharekan dulu. Okay. Boleh nampak tak? Okay. Boleh, boleh. Pada malam ni kita masuk kepada saudara SB. Iaitu saudara sebapa perempuan. Yang ni. Seperti yang kita dah belajar sebelum ni, saudara sebapa perempuan dia ada beberapa bahagian. Yang pertama sekali, dia punya bahagian 1/2. Bagaimanakah satu saudara sebapa perempuan boleh mendapat bahagian 1/2? Saudara sebapa perempuan dia mendapat 1/2 apabila dia seorang diri. Ya, dia mati, meninggalkan saudara sebapa perempuan. Bila dia seorang diri, dia akan mendapat satu dengan beberapa syarat. Yang pertama sekali sama yang macam saudara seibu sebapa. Syaratnya tiada bapa dan keturunan lelaki ke atas, dan tak ada anak lelaki ataupun cicit lelaki. Jika ada golongan lelaki ke bawah dan juga bapa dan datuk ke atas ni, sebenarnya saudara sebapa perempuan tak boleh, okay, dia tak dapat pusaka. Kalau dia lebih daripada seorang, dia akan mendapat 2/3.
Iaitu dia meninggalkan saudara sebapa perempuan saja. Perempuan dengan syarat tadi, iaitu ada anak lelaki, ada cucu lelaki, ada cicit lelaki. Dan juga bapa dan keturunan lelaki ke atas. Tak ada. Maknanya dia akan mendapat bahagian yang lain adalah dia mendapat 1/6. 1/6. Bagaimanakah dia dapat 1? Apabila satu benar si mati, tinggalkan saudara seibu ke perempuan dan juga saudara sebapa. Katakan sini ada. Jadi saudara seibu sebapa perempuan yang ini diutamakan, dia akan dapat 1. Saudara sebapa perempuan, dia dapat 1/6 untuk menyukupkan 2. Sekiranya kalau mati, tinggalkan ada 2 orang perempuan kat sini. Dan dia ada perempuan seorang kat sini. Jadi, saudara seibu sebapa perempuan dapat 2/3. Manakala yang ini ni kerana bahagiannya sudah saudara dan saudara sebapa tak boleh kerana sudah. Okay. Kemudian bahagian yang berikutnya adalah 1 asabah. Di mana asabah bil oiri. Mana si mati punyai saudara sebapa, ada 2 orang kat sini, ada lelaki dan juga perempuan. Mereka ini akan mendapat secara asabah bil. Okay. Kemudian asabah ma'al ghairi. Macam mana? Asabah ma'al ghairi, si mati tinggalkan saudara sebapa perempuan dan pada masa yang sama dia ada anak perempuan. Ya? Ada anak perempuan. Anak perempuan akan mendapat 1/2. Manakala bakinya akan dihabis saudara sebapa secara asabah ma'al.
Kalaulah anak ni ada dua sekalipun ataupun berbeza, anak perempuan juga ada, tak dapat satu pun. Tapi dia mendapat dua, manakala bakinya akan diterima saudara sebapa. Jadi ada empat. Tadi kita sebut kita ada 1/2. Bahagian yang pertama dia ada 1/2. Bahagian yang kedua, ya, ketiga dia ada 1/6. Empat iaitu asabah bil ghairi dan juga asabah ma'al ghairi. Okay. Kiranya kalau si mati itu dia meninggalkan anak lelaki dan perempuan. Anak lelaki itu mati dahulu, tinggallah dekat sini perempuan. Pada masa itu saudara satu orang ataupun dua orang boleh je. Janji dia ada kat sini. Dia katakan sini perempuan, sini. Kalau kita lihat daripada sudut ini, okay, dia memang dapat 2/3. Tapi perhatikan dulu. Cuba tengok dekat belah bawah tu. Pertama sekali lihat anak dia. Laki tu mati dahulu. Kita bagikan yang wajib dulu. Bahagian fardu tu. Iaitu anak perempuan dia dapat, kalau seorang dapat 1/2. Anak lelaki mati dahulu, tinggal anak perempuan. Ya? Tinggal anak perempuan. Jadi anak perempuan ini dia akan mendapat 1/6. Dapat 1/6 untuk menentukan bahagian. Walaupun katakanlah kita tutup kat sini, tinggal perempuan dekat situ. Selagi mana antara ini ataupun ini ataupun kedua-dua ada, maka saudara sebapa perempuan dia akan mendapat secara asabah. Dia akan mendapat secara, kecuali kalau golongan ni tak ada, barulah dia mendapat secara fardu. Dia mendapat secara fardu. Okey, dekat situ. Katakanlah pula, katakan si mati meninggalkan anak tak ada, suami, katakanlah ada suami. Okay. Kemudian si mati tadi ada dua orang. Saudara seibu apa, ada dua orang perempuan. Kemudian dia ada dua orang juga saudara sebapa perempuan juga duduk sini. Okay. Maknanya sekarang ni suami akan mendapat 1/2 kerana si mati tidak meninggalkan waris. Manakala SIP, saudara seibu sebab dua orang akan mendapat 2/3. Saudara sebapa perempuan keduanya tak boleh bersaka.
yang kita sebut tadi, dia tak boleh bertanding kerana bahagiannya sudah habiskan oleh saudara si. Tetapi jika di sini ada satu orang lelaki, ada lelaki kat sini, sebenarnya sama macam konsep yang minggu lepas, iaitu waris yang kerana lelaki ni dia boleh asobahkan bahagian ini, bahagian asobahkan perempuan ini. Asobah lah kalau kita kira. Iaitu pertama adalah kemudian saudara seibu sebapa perempuan ada dua. Dan kita ada saudara sebapa laki, saudara sebapa suami akan mendapat 1/2 sebab tiada anak. Orang ni dapat 1/3 kalau baki ada. Ingat kembali macam kita nak dapatkan bawah dia asal masalah, ambil nilai 2. Jadi kita tahu bahawa nilai yang terkecil gandaan 10. 6 bahagi 2 dapat 3. 6 bahagi 2 dapat 3 darab dengan 2. 4. Dan jawapannya adalah 7. Sedangkan kita terima sekarang saudara seibu bapa perempuan, saudara sebapa lelaki dan perempuan ni dia menerima secara asabah. Maknanya kita akan kata dia dapat tapi asabah bila syait. Kosong. Tak dapat bahagian. Adalah masalah aun di mana 6 asal masalah 6 terpaksa dikembangkan, dibesarkan pada 7. Jadi tulis balik 4. Jadi yang bawah ni kosong lah, tak payah kira lah bahagian dia. Ada satu lagi, kalau misal kata dalam kes di mana si mati katakan tiada anak, ada isteri, ada ibu, dan dia ada saudara seibu, ada lelaki dan ada saudara sebapa, ada 2 orang ni. Okay. Maknanya di sini apabila ada lelaki ini, ada saudara seibu sebapa. Saudara seibu sebapa lelaki ni dia akan menghalang daripada SBP 2 orang ni daripada, maknanya ada satu lagi yang mendinding dia, iaitu yang akan mendinding dia. Satu, lelaki dan golongan ke atas, dan juga keturunan lelaki ke bawah. Dan sama juga dengan saudara seibu sebapa lelaki kerana dia habiskan bahagian. Habiskan bahagian. Ustaz, kalau yang sebab apa ada anak lelaki macam mana Ustaz? Sekali lagi? Sebab apa ada anak lelaki seorang?
Sebab apa kat sini ada lelaki lah. Okey. Kalau ada lelaki kat sini pun, dia akan menghalang daripada saudara sebapa ni daripada mempusakai pusaka. Sebab ini lebih hampir. Kuat dia ni. Dia ni kuat ni. Berbanding dengan ini lagi kuat. Jelas. Adapun, Jelas. katakan si mati. Si mati meninggalkan saudara seibu sebapa dan dia ada, katakanlah sini ada 2 orangnya, ada kemudian dia ada seorang lagi saudara sebapa ada lelaki. Saudara seibu sebapa ni ada mati dahulu, tinggalkan saudara perempuan seibu sebapa meninggal dunia, kan? Ada 2 orang lelaki. Kita balik semula kepada tata waris kita. Tata waris mengatakan dari segi tata tu menunjukkan bahawa golongan perempuan daripada anak lelaki yang mati dahulu, anak perempuan ni tak boleh besar. Tak boleh besar kerana adalah perempuan. Yang kita nak cari adalah lelaki. Manakala saudara seibu sebapa perempuan yang mati dahulu ni, walaupun dia ada anak lelaki 2, lelaki tak termasuk dalam carta waris. Maknanya hanya saudara sebapa lelaki sahaja ada pada waktu itu. Dia boleh terima. Kata. Adakah sebab dia dah berada di lapisan kedua, Doktor? Kan, yang sini ke? Sebab dia dah lapisan kedua. Bukan lapisan kedua, sebab anak daripada Sebab anak perempuan lelaki ni. dan anak perempuan. Ya, sebab tak tu masuk dalam saya carta tak waris. Ya, Yang kita nak tak cari masuk dalam carta anak waris. lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki ya. Ya, betul. Sebab apa saya mention ni? Sebab mungkin sejak sehari 2 ada pertanyaan ke arah itu. Sehingga kan lupa bahawa anak daripada anak perempuan ni tak boleh terima pusaka. Okay, saudara sebapa dia akan solid dapat lah. Tapi kalaulah misal kata yang ditinggalkan itu adalah lelaki, katakanlah ditinggalkan itu adalah lelaki, siapakah yang lebih utama antara SIB dan juga SB, lelaki, saudara seibu sebapa lelaki, anak dia ni, SIB. ini SIB ni, ini ke dapat? Yang ini ni dia tak boleh dapat kerana bapa saudaranya yang SBL ni ada. Sebab dia ni ada, sebabkan dia lebih utama. Kalau dia ni mati, barulah dia. Yang zigzag tu kan, Doktor? Ya, ni zigzag. Dia mula macam ni. Dia akan pergi daripada SIB. Kalau dia mati, dia turun ke bawah. Kalau misalnya kata dia ni pun mati juga,
Dia akan turun ke bawah, iaitu laki kat sini dia akan jadi zigzag. Itu kaedah. Doktor, saya dengar suara doktor agak pelan. Orang lain dengar pelan juga ke? Oh, iya ke? Perlahan sikit dah, perlahan sikit. Perlahan. Saya Perlahan perasan banyak ke pelan agak, sikit? agak Ah. pelan. So, orang lain cakap tu clear. Doktor cakap dengar macam jauh-jauh je. Oh, iya ke? Saya pun tak tahu. Jadinya, saya dengar kat saya kuat ni. Tak tahulah saya sebab apa pula kan. Okey. Itulah apa ni bahagian yang apa yang kita perlu tahulah saudara sebapa perempuan. Kalau yang lelaki tadi saya tunjukkan tadi adalah untuk kita mempelajari kalau misalnya lelaki tu mati dalam kes ini lah. Dalam kes yang macam ni, kalau dia ni mati, maknanya dia akan pergi kepada saudara sebapa. Kalau dia ni mati juga, maknanya dia akan pergi kepada anak dia ni. Anak kepada saudara seibu sebab. Kalau dia ni mati pula, dia akan pergi ke sebelah sini. Macam tu. Boleh ya? Boleh, doktor. Boleh, Okey. tak boleh. So sekarang ni, apa lagi kita nak tu? Ada pertanyaan tak dekat saudara sebapa? Saya rasa cover dah tu sebenarnya. Okay. Ada pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, kita lihat kalau misal kata si mati ada ibu, ada isteri dan ada saudara seibu sebapa, ada seorang lelaki, ada seorang perempuan kat sini, dan dia ada saudara sebapa. Okay. Kat sini ada katakan 4 orang perempuan semua. Okay. Maknanya dia sama macam konsep yang sebelum ini. Saudara seibu sebapa perempuan akan mendapat 1/2. Manakala saudara sebapa perempuan akan mendapat 1/6. So kita syarat dia untuk dia dapat 1/6, pastikan dia ni seorang diri. Walaupun adik-beradik dia ramai, tapi mati semua, tinggal dia je seorang, pun dikira sebagai dia dapat 1/2, mana 1/6 ini akan diperolehi oleh saudara sebapa. Macam tu. Tak ada masalah kan dengan kira kan? Okay, dah kot rasanya. 1/6 bagi empat orang lah, betul? 1/6 bagi 4. Okay, kalau misalnya kalau kita kira, okay, ada ibu. Doktor, sama macam kes tadi kan, yang cucu perempuan tu. Daripada anak lelaki. Sama. Bila dia ramai kan, yang Ya, anak perempuan macam ada 1 orang, dia akan kongsi juga 1/6 tu kan, kalau dia ramai. dia akan kongsi, ya betul. Berapa ramai pun tak apa kan.
Sebab ini tak tertakluk. Tapi syarat dia mestilah dia ikut syarat. Saudara seibu bapa perempuan ni mesti syarat dia satu. Macam tu. Tapi kalau misal kata ada dekat belah bawah ni perempuan, anak perempuan ke ataupun cucu perempuan ke ataupun cicit perempuan ke, agak-agak yang mana satu yang lebih utama? Antara katakanlah kat sini ada anak perempuan. Anak lelaki mati dahulu. Dan dia ada cucu perempuan kat sini kan. Ada cucu perempuan. Okay. Mana ya? Ataupun kita letak sini ada cucu lelaki juga. Cucu lelaki ni mati dahulu. Katakan. Tinggal lagi cicit perempuan. Macam mana tu nak buat tu? Pandangan. Hanya sekarang ni, apabila dia bertemu dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan ataupun cicit perempuan, saudara sebapa tak boleh bersaka kerana saudara seibu sebapa telah menghabiskan. Dia menghabiskan macam hari tu jugalah, cerita minggu lepas juga. Dia menghabiskan bahagian. Tapi kalau yang dia ni tak ada, dia patut dapat 2/3 kan sepatutnya. Tapi oleh kerana dia bertemu dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan ataupun cicit perempuan, dia akan mendapat asabah ma'al ghairi. Antara anak perempuan, cucu perempuan dan cicit perempuan, kalaulah dekat sini, kalau dia seorang diri, satu perempuan ni akan dapat 1/2. Cucu perempuan, dia akan mendapat 1/6. Manakala cicit, ni cucu kita ambil kat sini. Kalau misalnya cicit dapat ke tak? Cicit tak dapat lah. Tak. Kan? Sebab sudah pun dihabiskan oleh dia. 2/3. Dah habis dah. Nak bagi berapa lagi ke dia? Tapi kalau misal kata tambahlah ada sini anak perempuan seorang lagi, bahagian dia akan jadi 2/3 kan? Ini tak dapat pusaka. Cucu tak dapat. Okay? Dia Maju. tak dapat pusaka. Yang dapat pusaka tu adalah siapa? Tak ada kan? Tak ada kan? Tak ada orang yang boleh dapatkan. Cucu ini pun tak dapat. Yang ini pun tak dapat. Kalau dekat cucu ni ada seorang cucu lelaki ke cicit dekat sini, maknanya golongan ni boleh Asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi. Maknanya yang ini ni seperti yang saya sebut tadi lah, iaitu waris berkat. Okey, jelas. Kita masuk pula yang ke Pak Gaya malam ni cepat habis ni. Saudara seibu lelaki dan juga saudara seibu perempuan. Dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat saudara sebapa, saudara seibu, saudara seibu. Dia ada dua golongan di sini, ada lelaki dan juga perempuan. Adakah kalau kita lihat dekat sini, kalau syarat dia saudara seibu ni boleh dapat lelaki perempuan. Syarat dia adalah si mati tidak ada keturunan ke bawah dan juga tiada keturunan lelaki ke atas. Syarat dia. Katakanlah dekat sini, si mati meninggalkan saudara kat sini ada
ada satu orang perempuan. Dekat sini saudara sebapa ada 2 orang, lelaki dan juga perempuan. Dan juga seibu, katakan kat sini ada lelaki. Macam mana? Kalau yang macam ni, golongan ni semua dapat. Iaitu yang perempuan ni akan dapat 1/2. Saudara sebapa, lelaki dan perempuan mendapat asabah. Lepas tu, saudara seibu pun boleh pusaka sebanyak 1/6. Kerana dia tidak terdinding oleh mana-mana golongan kat sini. Dia tak dia tidak dinding oleh mereka. Tapi sekiranya kalau ada golongan kat sini, ada lelaki, ya, saudara seibu ni tak boleh pusaka, hanyalah golongan. Semua tak dapat lah. Kalau ada lelaki ni memang tak boleh dapat langsung. Okay. Ini kalau lelaki. Kalau misalnya kata kat sini ada perempuan kan, anak perempuan. Anak perempuan ni mendinding dia. Dia tak boleh dapat. Tetapi anak perempuan tidak mendinding saudara sebapa dan juga saudara seibu sebapa sebab dia perempuan. Dia dapat berapa? Dia dapat 1/2, manakala saudara seibu perempuan akan mendapat secara asabah, maknanya saudara sebapa balik awal. Tak dapat pusaka. Macam tu. Ada pertanyaan tak? Kata yang mendinding seibu tadi, adakah disebabkan oleh tidak ada anak lelaki seibu sebapa? Bukan. Seibu sebapa tak mendinding dia. Saudara sebapa pun tak dinding dia. Syarat dia hanyalah tiada keturunan lelaki ke atas, tak ada, dan juga keturunan. Keturunan ni maksudnya kalau ada anak lelaki, kalau ada waris saja, baik lelaki perempuan, cucu pun sama, cicit pun sama, walaupun dia ada, dia akan mendinding saudara seibu. Dia akan mendinding. Dato' sekejap. Ya. Yang seibu sebapa tu perempuan. Kenapa dia perempuan boleh jadi asabah? Memang dia boleh jadi asabah? Ya. Kenapa dia boleh jadi asabah? Kerana dia bertemu dengan anak perempuan ni. Syarat dia, kalau misal kata anak perempuan ataupun cucu perempuan ataupun cicit perempuan gabung pun semua sekali dan tiga-tiga jumpa sekali, saudara seibu sebapa perempuan ni akan mendapat secara asabah. Asabah ma'al wairi. Macam tu. Dia dapat mak. Ini golongan-golongan ni je sebenarnya yang boleh dapat asabah ma'al wairi, iaitu saudara seibu sebapa perempuan dan juga saudara sebapa perempuan. Maknanya kat sini dia tutup habis, walaupun dia ada, tapi oleh kerana dia ni seorang perempuan, dia dah menghabiskan bahagian. Sebab anak perempuan ada, saudara seibu sebapa perempuan ada, jadi dia menghabiskan bahagian. Jadi yang sebelah sini tak perlu lagi dah. Tak perlu. Assalamualaikum, Doktor. Ya. Andai kata tadi anak perempuan ada, cucu perempuan pun ada, cicit perempuan pun ada. Cicit perempuan tu dapat berapa? Ya. Doktor? Kita kena lihat, kita buat yang baru. Mati. Tadi ada 2 orang. Anak perempuan dan anak lelaki. Kata Cik Zainuddin tadi, dia ada cucu
dia ada cucu. Iaitu mestilah datang daripada anak lelaki. Jadi kalau kat sini, kalau misal kata kedua-duanya adalah perempuan, katakan. Sini perempuan, sini perempuan. Okay. Kalau perempuan, maknanya dekat sini, anak perempuan ni mendapat 1/2, yang ini akan dapat 1/6. Kalau dia ada cucu lah, ada cicit perempuan, kalau datang daripada anak perempuan, katakan cicit perempuan, dia tak boleh pusaka. Kecuali kalau dia datang daripada lelaki. Turun ke bawah, dia akan dapat cicit perempuan. Katakan macam tu kan, ni cucu ni. Cucu. Oleh kerana anak perempuan dah dapat 1/2, cucu perempuan ni dengan dia mati dahulu, cucu perempuan ni dapat 1/6. Tapi kalau sini dia dapat ada seorang lagi anak perempuan, dia tak dapat 1/2, dia akan dapat 2/3. Secara automatik, cucu perempuan ni tak boleh pusaka. Yang dapat siapa? Cicit perempuan yang dapat. Iaitu, tak dapat. Sebab sudah pun dihabiskan bahagian oleh anak perempuan tu. Boleh? Kalau sekiranya doktor, anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang dan cicit perempuan pun seorang. Sama juga macam tadi. Hmm. Sama-sama. Saya tukar balik. Iaitu ini ada anak perempuan seorang, anak lelaki mati dahulu, ada cucu perempuan. Macam tu kan? Anak perempuan dapat separuh. Manakala cucu perempuan ni dapat 1/6. Dia cucu perempuan ni, dia tak semestinya seorang. Kalau berbilang pun tak apa, lagi banyak tak apa. Tapi kalau misalnya kata anak perempuan ni, dia ada lebih daripada seorang, dia dapat 2/3. Jadi dah habis bahagian untuk beri kepada cucu perempuan. Katakanlah kat sini mati. Anak perempuan mati dahulu. Tinggal cicit perempuan dan cucu lelaki. Cucu lelaki dengan cucu perempuan. Cucu lelaki mati dahulu, ada cicit perempuan. Sama juga macam kaedah macam tadi. Kaedah macam tadi, iaitu cucu perempuan dapat 1/2, cicit perempuan akan mendapat 1/6. Macam tu. Okay. Berkongsi mereka 1/6. Ya. Bermakna bila anak perempuan ada seorang dapat 1/2, cucu perempuan dapat 1/6, cicit perempuan tu tak akan dapat lah doktor kan? Tak dapat. Tak akan dapat. Dia salah seorang. Macam tu. Salah seorang. Kecuali kalau misal kata cucu perempuan tu dia bunuh si mati. Kan disebabkan dia terbunuh kan. Jadi cicit perempuan katakanlah sini kan. Cicit perempuan ni dia bunuh. Dia bunuh si mati. Jadi dia ni tak termasuk di dalam kategori orang yang boleh terima pusaka. Automatik dia tutup langsung dia ni. Orang tutup terus. Akan dapat kepada dia. Katakanlah sini anak perempuan ni hidup kan. Cucu perempuan ni. Okay, cucu perempuan ni dia yang bunuh. So sekarang tutup pada yang akan dapat adalah cicit perempuan. Okay, cicit perempuan dapat 1/6. Macam tu.
Okey. Macam mana? Okey? Boleh tak? Sebab apa ni mudah je kot. Dia belakang semuanya. Okey, boleh, Okey. boleh doktor. Kan? Sebab yang apa kata orang tu, dia balik-balik pun kalau kita lama-lama kita main, sebenarnya bahagian dia tu pusing-pusing macam tu je pun. Ya, cicit perempuan tak dapat, kata Cik Mizi. Betul. Okey lah, kalau macam tu. Ada lagi pertanyaan lain tak? Sebab apa, benda ni dah nak habis lah. Kan habis lah cerita dia. Lain lah kalau kita kata ada kes kan. Kalau ada kes tu dia lain cerita lah. Memang panjang lah. Cumanya konsepnya macam tu je lah. Okay. Baik saudara seibu sebapa yang perempuan, bahagian dia adalah 1/2. Okay. Okay. Kalau kita lihat kat sini, saudara seibu sebapa perempuan, dia akan mendapat 1/2 jika dia seorang diri. Kemudian dia akan dapat 2/3 kalau dia 2 ataupun lebih. Dan dia akan mendapat asabah bil ghairi jika bersama dengan lelaki. Satu darjat dengan dia lah. Maksudnya kalau kat sini saudara seibu sebapa lelaki. Macam tu. Kemudian bagi dapat asabah ma'al ghairi jika saudara seibu sebapa perempuan dia bertemu dengan anak perempuan, cucu perempuan ataupun cicit perempuan. Macam tu. Manakala saudara sebapa perempuan sama kaedahnya 1/2 jika seorang diri dengan syarat lain, ya, dengan syarat iaitu tiada golongan lelaki dan ke atas dan tiada golongan lelaki ke bawah. Tiada golongan lelaki ke bawah. Kemudian saudara sebapa ni juga dia akan terdinding oleh kalau ada saudara seibu sebapa lelaki, dia akan terdinding. Sama juga tadi. Iaitu dapat 2/3. Okay. Yang pertama sekali kita lelaki ke atas. Kemudian lelaki ke bawah. Ini maksudnya keturunan dia. Kemudian dan juga saudara seibu sebapa lelaki. Dia akan terdinding. Ini adalah mesti 2 ataupun lebih. Kemudian bahagian seterusnya adalah 1/6. 1/6 syarat dia adalah saudara seibu sebapa perempuan mesti sama dengan satu. Dan syarat-syarat atas ni kan perlu dipenuhi kan? Mesti sama dengan satu. Kalau dia ada 2, 1/6 ni tak boleh bersaka. Dia tak boleh dapat 1/6. Sebab dia dah dapat lah. Saudara seibu sebapa perempuan sudah mendapat 2/3. Kemudian dia akan dapat asabah bil ghairi bila dia bersama-sama dengan pasangannya ataupun yang sederajat dengannya, iaitu saudara sebapa lelaki. Dia akan dapat asabah bil ghairi dengan syarat yang atas tadi. Okey. Kemudian asabah ma'al ghairi sama seperti ini. Okey. Yang ini pun sama juga ni. Dia saudara seibu sebapa ni pun sama juga. Saudara seibu sebapa lelaki syarat-syarat dia. Yang ini untuk dia dapat asabah ma'al ghairi, maknanya dia mesti bertemu macam ni juga. Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan. Di samping yang ini pun perlu dipenuhi. Okay. Kemudian saudara seibu pula ada 2 orang kan, lelaki ataupun SIP. Kalau dia seorang, dia akan mendapat 1/6. Apakah syarat dia? Syarat dia mestilah tiada lelaki
lelaki ke atas, dan kedua tiada keturunan ke bawah. Tiada keturunan ke bawah. Kalau dia dua ataupun lebih, dia akan mendapat 1/3 dengan syarat yang sama. Betul. Okey. Dekat tu lah kot pada malam ni. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya jawab. Kalau tak ada, kita nak tutup lah pada malam ni. Ada pertanyaan tak? Minggu depan ni, kemungkinan kita akan masuk kepada muka sama. Kita tengoklah macam mana muka sama boleh masuk ke tak. Ataupun kita masuk kepada pensyarikatan. Okay. Lepas pensyarikatan tu, kita masuk kepada muka sama. Muka sama ni pun di antara datuk dan juga anak perempuan. Dan saudara perempuan. Lepas daripada saudara perempuan tu, kita akan masuk kepada kematian berlapis. Kita ambil yang teori dia dulu. Lepas tu baru kita ambil kepada penggunaan Excel. Okay. Ada? Okay, boleh? Okay, kalau tak ada apa-apa, so saya ingat, sebelum tu, saya mungkin ada yang perasan, mungkin perasan kan. Ya, apa nama tu, ya, antara UMT tu kan, kuliah bersijil tu, yang itu tu salah kira, ya, salah kira. Dan antara lebih kurang dalam 800 macam tu lah, kurang lebih. Kan? Lebih kurang macam 800. InsyaAllah bukan 6,000. 6,300 tu total sebenarnya. Kita dapat bayar untuk untuk penceramah, dan UMT pun ada ambil bahagian kat situ. Jadi kita akan dapat lebih kurang dalam 20 orang kot dalam satu kali perjumpaan. Itulah. Okay, setakat tu lah dulu kot. Kalau Doktor, ada pertanyaan berkaitan dengan adik-beradik seibu ni. Okey, situasinya kalaulah ni berkaitan dengan anak tak sah taraf. Okey, anak tak sah taraf Okey. Bermakna ada satu pasangan ni dia tak kahwin. Lepas tu dapatlah anak. Okey, dapat anak lelaki, anak perempuan dapat. Okey, kalau so anak tersebut kita kategorikan sebagai anak tak sah taraf lah. Okey, anak tak sah taraf ni dia akan nasab sebelah ibu kan, doktor kan? betul. Okey, dia nasab kalau ibu meninggal dia akan dapat harta pusaka, dan jika si anak tu meninggal, ibu akan dapat harta pusaka lah. Okey, kalaulah sekiranya adik-beradik dalam contohnya ada dalam 4 orang anak tak sah taraf tu, dia punya salah seorang abang ke meninggal, adik-beradik tu akan dapat dikira sebagai adik-beradik seibu ke, doktor? Ya, dia semula katakan dia ni satu orang ni sah taraf kan. Katakan ni anak perempuan kan lelaki. Tak je lelaki lah. Boleh. Kemudian dia berkahwin kan. Dia berkahwin dengan Ali, kata. Dengan Ali. Ali ni pula dia katakan sini ada lelaki, perempuan katakan. Yang mati ni Sabaria. Anak lelaki dia yang berkatakan tu, anak lelaki dia yang tak sah taraf ni, dia boleh mewarisi harta Sabaria.
dia boleh mewarisi harta Sabariah sebab Sabariah tu ada siapa? Dia ada Sabariah tu ada 3 orang anak-anak, ya, lelaki, perempuan, tapi anak tak sah tanah ni perlu dikira di dalam pengiraan itu. Kalau lah misal katakanlah anak dia ni kan, dia ni mati dahulu. Ada anak lelaki. Lagi ke mana? Yang ini ni, dia akan tetap nak nama dia adik-beradik seibu, saudara seibu. Maknanya kalau sini, anak lelaki, waris dia siapa? Waris dia pada waktu tu, apa dia ni? Dia kan? Anak lelaki ni, pelik malam ni. Tapi dia ni adalah saudara seibu. Confirm saudara seibu. Tapi dia hanya boleh mewaris Sabariah. Anak ni mati, dia anak lelaki. Habislah kalau macam tu kan. Dia, untuk anak lelaki seorang je boleh terima. Kalau anak dia ni. Kalau misal kata, kalau dia ni mati dahulu sampai ke anak ni, maknanya anak dia ni boleh terima pusaka. Orang pelik orang ni. Macam mana? Ada apa pandangan? Cucu lelaki daripada anak lelaki. Betul. Ya. Cucu lelaki saya. Sekejap, saya cakap semula. Apa pandangan? Kan? Berkait dengan apa ni, dengan anak tak sah tanah. Anak tak sah tanah. So doktor yang meninggal ni adalah Sabariah lah doktor. Yang meninggal Sabariah. Okey, meninggal Sabariah. Apa Dan ni? dia sekarang ni si apa ni, anak dia, anak yang dengan adik mati dahulu, ada cucu. Cucu dia adalah, ini bukan cucu lah, ini bukan anak, cucu lelaki. Sekarang ni siapa yang boleh pusaka? Yang boleh pusaka cucu ni dan juga anak perempuan ni lah kan? Betul lah kan? Betul doktor. Betul kan? Ya. Maknanya sekarang ni yang dia ni dia tak takluk lah kan pada dia ni pun boleh dapat juga kan? Doktor, Ha. saudara Kau ada ke? seibu, tadi doktor cakap saudara seibu syarat dia tiada keturunan ke bawah. Betul. Ni dah ada keturunan. Tapi yang tu anak kepada Sabariah, bukan adik-beradik seibu pada yang meninggal tu. Betul. Ya. Dia anak pada Sabariah. Anak Sabariah. Anak Sabariah. Anak Sabariah bukan SI lah. Bukan SI. Dia kecuali doktor yang meninggal tu Sabariah dia meninggal lama, yang meninggal tu di kalangan di kalangan antara lelaki perempuan tu. Doktor kan anak tasarruf tu akan dapat kan? Maknanya Cucu tak dapat. Doktor, cucu tak dapat kot sebab masih ada anak lelaki yang masih hidup. Tu lah dia. Saya tengah memikir benda ni kan. Saya sependapat juga tu sebenarnya tu. Dia ni boleh dikatakan sebagai anak pada Sabariah, betul tak?
Ya, anak warisan waria. Ya betul, anak tak setara boleh warisi Ya, pusaka ibu. boleh. Ya. Ya. Betul-betul. Dia boleh mewarisi ibu. Cumanya rasanya dia terhalang dengan mereka ni, betul kan? Cumanya yang cucu ni tak boleh terima pusaka lah. Okey. Sebabnya dia ni ada. Macam tu kan? Boleh kan? Betul Betul doktor. lah. Betul. Kan? Sebab jarang-jarang jumpa kes macam ni. Tiba-tiba je kan. Saya tiba-tiba kes macam ni kan. Dia berlaku seorang-kurangnya Kecuali kita ada dapat. ayah dia ahli tu. Dia dapat Apa lah dia? cucu dia. Kalau pusaka ahli cucu dapat. Sekali lagi. Dan kalau pusaka ahli cucu tu dapat lah sebab kalau tak Betul. sah taraf tak boleh. Ya. Sendiri create dengan sendiri pening kan. Terima kasihlah semua kan. Kita belajar sama-sama kan. Sebab dia melibatkan saudara seibu kan. Kita terlalu fikir dengan saudara seibu. Sebenarnya saudara seibu ni dah confirm dah dapat. Bila dia terkumpul semua, dia anggap sebagai anak dia juga sekali, betul kan? Jadi cucu ni tak dapat kerana adanya anak lelaki yang tak sah taraf ni. Betul kan? Macam tu kan? Betul. Puan Rosinah kata apa tu? Kita tengok sikit apa kata dia. Jadi adik-beradik SI sama ada sah taraf atau tidak adalah waris dan berhak. Ya, begitulah. Jadi mungkin saya tadi terkeliru dengan SI-nya. SI itu. Saudara seibu. Patutnya kita kata sebagai anak dia lah. Tak payah kata SI lah kan. Dia juga. Okey. Ada pertanyaan lagi ke? Pada 24 hari bulan ni akan diadakan kelas di Serdang, ya. Jadi mana-mana yang nak menghadirkan diri tu tolong maklumlah ya. Sebab tempat tu terhad. Saya sediakan lebih kurang dalam 11 tempat. Yang tu lah. 11 tempat. Mana yang berkelapangan tu boleh datang lah, insyaAllah lah. Tak perlu bawa apa-apa ya. Bawa badan ya. Makan saya sedia, insyaAllah. Okey, lain-lain ada pertanyaan? Dah pukul 10.23 dah. Tak ada lah korang ya? Okey, kalau tak ada apa-apa, so kita tamatkan dulu kuliah kita pada malam ni. Ada juga input-input kita kan, seperti penting. So, untuk itu kita tangguh dulu tasbih kafarah dan satu subhanakallah wa bihamdihi. Allah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma inna Allahumma inna abduka karim tuhibbul wal mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Salam walhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih Doktor. Jazakallahu khair. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Tuan Doktor.